إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang dihormati Al-Fadil Dr. Fadlan, Timbalan Rektor Madinah International University, kekitangan sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, kita rafa'kan seni kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada pagi yang berbahagia ini dalam satu majlis ilmu di mana saya difahamkan topik perbincangan pada hari ini berkisar tentang Hari Raya Aidil Fitri yang bakal tiba tak berapa lama lagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, yang bermaksud hendaklah kamu sempurnakan hari-hari itu, merujuk kepada hari-hari puasa, dan kemudian bertakbirlah kamu memuji Allah Subhanahu wa taala agar kamu semua mensyukuri nikmatnya yang Dia anugerahkan kepadamu. Maka perintah bertakbir di dalam ayat itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, merujuk kepada memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah semestinya menzahirkan kegembiraan pada hari yang disebut sebagai Aidil Fitri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita berbicara tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar bertakbir memujinya, di mana tujuan bertakbir memuji Allah yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, la'allakum tashkurun, agar kamu tergolong di kalangan ataupun agar kamu mensyukuri nikmat yang dianugerahkan. Maka sudah semestinya bila kita cakap tentang mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, ia terdapat di sana kaedah-kaedah, tata cara yang perlu kita patuhi agar kita dikategorikan sebagai orang yang benar-benar bersyukur. Sebagaimana kita diperintahkan mengagungkan Allah, kita diperintahkan bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala di hari raya. Bagaimana kaedah dan bagaimana caranya untuk kita zahirkan kegembiraan, untuk kita puji Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tunaikan segala perintah Dia dan untuk kita tinggalkan segala larangan Dia. Maka sebab itu kita menerima pensyariatan ibadat menyambut hari raya. Hari raya ni sambutannya adalah ibadah, dia bukan adat. Ianya adalah ibadah, saya tekankan di sini, ia bukannya adat. Buktinya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW, bila Nabi SAW tiba di Madinatul Munawwarah, Nabi melihat golongan-golongan Ansar, mereka meraihkan dua hari yang besar. Mereka bermain, mereka bergembira di kedua-dua hari tersebut. Nabi bertanya kepada mereka, ma hadhanil yauman, apakah dua hari ini yang kamu sangat seronok dengannya? Maka mereka menyatakan, sesungguhnya kedua-dua hari ini adalah hari yang disambut oleh nenek moyang kami. Kata para ahli ilmu, merujuk kepada hari Nairuz dan Mahrajan, iaitu hari yang disambut turun-temurun oleh pengikut agama Majusi. Dan ia telah menjadi adat masyarakat di Madinah pada ketika itu. Golongan Ansar ini, mereka meneruskan adat nenek moyang mereka, iaitu dengan menyambut kedua-dua hari tersebut. Dan Nabi SAW lantas bersabda kepada mereka, kata Nabi SAW, Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah tukarkan dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik daripada hari yang kamu berdua sambut, hari yang kalian sambut, iaitu hari Nairuz dan Mahrajan tadi. Apakah kedua hari tersebut? Aidul Adha, Aidul Fitr, hari raya haji dan hari raya puasa, hari raya fitrah. Jadi Nabi SAW memberikan dua mesej di sini. Dalam hadis ni dua mesej dia. Satu, iaitu di sana ada pensyariatan hari raya haji dan hari raya puasa.
Itu satu. Kedua, perintah agar bergembira dan meraihkan kedua-dua hari ini. Sebab Allah gantikan, maknanya perintah untuk bergembira, perintah untuk bersonok di kedua-dua hari ini sebagai ganti kepada hari Nairus dan Mahrajan tadi. Okey. Jadi hari raya merupakan satu ibadah. Hari raya merupakan hari yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita bergembira, Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita memuji dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang akan kita sentuh pada hari ini adalah kaedah-kaedah dan tata cara untuk kita menyambut hari tersebut agar kita tergolong di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mensyukuri nikmatnya. Erti syukur pada Allah Subhanahu wa taala ini bererti orang yang dia menghargai apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Menghargai yakni dengan melaksanakan. Seperti kita sebagai kaki tangan di sini, kaedah cara kita mensyukuri kepada majikan kita adalah melaksanakan apa yang majikan kita suruh, meninggalkan apa yang majikan kita larang. Baru kita dikategori sebagai orang yang berterima kasih kepada majikan. Begitu juga dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dikategorikan sebagai hamba yang bersyukur, kita tunaikan apa yang Allah perintah. Jadi apa yang Allah suruh sepanjang sambutan hari raya. Sambutan raya ni sebenarnya dia sehari je. Kita yang sebulan berpuasa, sebulan hari raya. Masalahnya masuk bulan puasa saja dah pasang lagu raya dah. Kita dah raya sebelum puasa. Jadi sasaran objektif kita masuk Ramadan adalah Syawal. Berbeza dengan orang yang bila masuk Rejab sasarannya Ramadan. Ini dia beza sasaran dia. Jadi buktinya apa? Buktinya di awal Ramadan tempah baju raya. Yes, kita pun tempah baju raya awal juga. Orang tak tempah baju raya dalam minit ni. Tapi nak abang bagi, kadang-kadang fokus tu dia hilang. Sehingga kan fokus itu hilang 10 hari yang terakhir, yang mana sewajarnya kita hidupkan dengan amalan-amalan seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan bagaimana Nabi syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailah. Nabi ketatkan pakaian Nabi, kiasan daripada meninggalkan bermesra dengan isteri. Kemudian Nabi SAW membangunkan ahli keluarganya, kejut bangun tidur supaya hidupkan malam, dan Nabi hidupkan malam-malam tersebut 10 hari yang terakhir. Jadi ini yang Nabi lakukan, yang Nabi laksanakan. Adapun kita, perancangan kita di 10 hari yang terakhir ini sudah tentu dia agak sedikit berbeza. Kadang-kadang bahkan lebih banyak berbeza. Dari sudut satu, nak atok tarikh nak balik raya bila? Pasal nak hilangkan jam, nak kena susun tarikh nak balik ke sebelah timur hari apa, nak balik ke sebelah utara hari apa, ke sebelah selatan hari apa. Takut seret dengan jam. Kemudian apa yang kita nak beli, kuih raya. Siapa yang rajin buat kuih raya, dia akan buat kuih raya fokus 10 hari yang terakhir. Tak ada orang buat kuih raya hari 1 Ramadan. Tapi ramai orang buat kuih raya 10 malam yang terakhir. Bahkan pada malam yang terakhir masih lagi bungkus ketupat. Okey. Jadi benda tu kita bukan kata satu hal yang haram dan menghalang daripada kita melakukan tuntutan syariat. Tak. Ada di sana ruangan-ruangan yang kita perlu kreatif dan kita perlu bijaksana dalam memilih masa, dalam mengurus masa kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, yang tu sedikitlah tentang Ramadan yang saya nak kaitkan dengan hubungan 1 Syawal ini. Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang yang ingin agar dirinya dikategorikan sebagai hamba Allah yang mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Pertama sekali tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok dalam ayat tu jelas, ayat yang saya bacakan tadi, walitukmilul iddata walitukabbirullah, bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ini bila sempurna hari kita berpuasa, kita bertakbir. Cuma para ahli ilmu ada kekhilafan di sini. Kita nak bertakbir bila? Nak bertakbir habis puasa hari yang ke-29 tu, ataupun hari yang ke-30 tu habis puasa, maghrib start bertakbir lepas maghrib ke? Ataupun keesokan paginya. Kalau kita lihat menurut hadis-hadis Nabi SAW, tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi mula bertakbir di siang hari dalam perjalanan baginda SAW menuju ke musalla. Itu waktu Nabi memulakan takbir. Walau bagaimanapun bukanlah ia satu larangan yang keras. Jangan bertakbir malam hari, tak boleh, ianya bid'ah dan sebagainya, tak. Sebab apa? Sebab kefahaman jumhur, majoriti para ulama terhadap ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi, iaitu hari-hari di dalam Islam ini dia bermula bila masuk waktu maghrib, dia kira hari yang keesokan dah.
Jadi bila kata masuk waktu maghrib hari yang ke-30, maka dia kira maghrib tersebut dia dah mula malam 1 Syawal, dia panggil malam 1 Syawal. Maka sebab itu kita lihat ada pendapat jumhur, khususnya para ahli ilmu, khususnya dalam mazhab Syafi'i, mereka melihat bertakbir itu bermula daripada waktu maghrib. Okey. Jadi ini khilaf. Walau bagaimanapun saya lebih prefer kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita himpun ke semua hadis-hadis, ia jelas merujuk bahawasanya, menunjukkan bahawasanya Nabi memulakan lafaz takbir itu di siang hari dalam perjalanan baginda menuju ke musalla, ke tanah lapang untuk melaksanakan salat hari raya. Okey, yang tu berasaskan hadis Nabi SAW. Okey, kemudian satu takbir. Kemudian yang kedua, kita nak satu berkenaan dengan takbir ini, iaitu lafaz takbir. Lafaz takbir ini sebenarnya kita terikat dengan lafaz takbir yang turun-temurun dalam yang diamalkan dan dipraktikkan oleh masyarakat kita. Sebenarnya kalau kita teliti dalam hadis Nabi, memang tidak ada satu lafaz khusus yang Nabi sebut, tetapi dinukilkan dan diriwayatkan daripada sahabat-sahabat Nabi. Ada takbir daripada Ibn Mas'ud, ada lafaz daripada Ibnu Umar dan beberapa orang sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Contoh Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada Allahu akbar wa ajal, ada Allahu akbar ala ma hadana. Dan ini antara lafaz-lafaz takbir yang boleh kita kadang-kadang kita buat yang ni, kadang-kadang kita buat yang ni. Yakni kita mempraktikkan keseluruhan sunnah-sunnah sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, daripada kita terikat dengan satu dan meninggalkan yang lainnya. Mungkin nanti pihak ilmu salaf boleh keluarkan lafaz-lafaz takbir itu agar kita lebih fleksibel. Tidak dia jadi satu amalan tahunan yang tak ada momentum. Dia biasa lagu tu je. Main daripada kita kecil yang tu je. Langsung tak ada perubahan. Cuba try tengok. Ni bagi kaum ibu tak ada lah, bagi kaum bapak ni, apa ni, bila try tengok dapat capai mikrofon ke, dapat lead ataupun bagi contoh penjelasan takbir kepada orang, cuba try tengok. Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala mahadana. Memang dia agak sedikit apa dia pagi tu orang kata ni ketahuan mana ni main. Kan? Tapi benda tu, kalau sekiranya kita ada peluang untuk bagi penjelasan dulu. Jangan kita just terus hentam pakai balon lagu tu je, sekejap lagi dia jadi satu isu krisis pula di pagi raya. Yang nak jadi elok jadi berkelahi belakang lagi. Okey, yang tu satu berkenaan dengan lafaz takbir. Kemudian yang ketiga, tadi kita sebut perintah bertakbir, kedua lafaz takbir. Yang ketiga adalah tentang suara kita ketika mana kita bertakbir. Suara ketika bertakbir ini hendaklah dikuatkan. Dan kalau kita tengok Nabi SAW, Nabi bertakbir dalam perjalanan tau. Nabi bukan tunggu sampai di masjid, Nabi bukan tunggu sampai di musalla. Tak, Nabi dalam perjalanan itu Nabi dah takbir dengan suara yang kuat, menzahirkan kegembiraan. Bahkan kalau kita tengok dalam perlaksanaan ibadat haji, disebut di dalam hadis, afdalul hajj al-ajju wath-thajj. Sebaik-baik semula-mula ibadat haji ni adalah apa ni, yang ada padanya sembelihan haiwan korban, dan juga yang ada padanya suara kuat ketika bertalbiyah. Tu bertalbiyah. Dan pada hari-hari, kalau tengok hari-hari haji setelah dipanggil hari-hari tasyriq, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in bertakbir dengan suara yang sangat kuat. Takbir. Apa dia bertakbir ya? Bukan dia kata pelan, relax, lembab, tak. Kita bukan memilih nada yang sayu dan bertujuan dengan takbir itu untuk menangis, tak. Tujuan takbir ini adalah menzahirkan kegembiraan, menzahirkan kekuatan, menonjolkan semangat kaum muslimin. Itu tujuan bertakbir. Tapi kalau bertakbir Allah, tujuan dia nak masuk masuk apa ni, tempat sembahyang tu nak menelehkan mata, tak payah gitu. Itu bukan tujuan asal untuk kita bertakbir. Takbir memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok suara-suara lafaz takbir ini sungguh tegas, kuat. Di sebelah timur tengah kita tengok macam mana depa takbir.
hatta di Masjidil Haram, hatta di Masjidil Nabawi. Sebab asas tujuan takbir ni menzahirkan kekuatan, kegembiraan. Hari umat Islam bergembira. Yang cerita terlepas bah dekat tu cerita lain lah tu. Dia nak teriak semua kan. Yang ni kita cerita yang tak terlepas bah ni. Okey. Kemudian yang poin seterusnya berkenaan dengan takbir juga, tempat untuk kita bertakbir ni, satu saya nak sentuh tadi, bila Nabi pilih dalam perjalanan bertakbir, kan kita ni dah jadi satu adat kebiasaan bertakbir hanyalah di musalla tu kalau raya puasa lah, maksudnya di masjid saja bila sampai tu. Dan hari raya haji adalah selepas waktu ataupun salat fardu. Itu dah jadi adat dah. Tuan-tuan, sebenarnya dia tidak ada pengkhususan masa takbir ni. Dia hanyalah kalau raya puasa ni dia sebelum salat. Lepas salat tidak ada lagi takbir raya. Itu saja. Jadi dalam tempoh tu, kalau bagi yang nak berpegang dengan pendapat mazhab Syafi'i contohnya, dia nak mula daripada malam. Bukan kata malam tu lepas mayang maghrib, lepas tu lepas mayang isyak pula, lepas tu lepas mayang subuh. Tak. Sepanjang malam. Lama-lama mana yang kita boleh sedap, boleh bangun elok, boleh kita katakan sampai pukul 10 malam, bertakbir. Bila-bila masa tanpa ada pengkhususan waktu. Macam tu juga di pagi itu bertakbir. Tanpa ada pengkhususan tempat. Nak kata tempat di masjid saja tak. Dalam perjalanan. Kita tak. Nak balik raya, beli CD-CD lagu-lagu raya ni. Maka kita akan pasang dalam kereta. Pagi raya itulah lagu yang kita akan dengar. Sepatutnya kita hiasi ataupun riuh rendahkan kenderaan kita, kalau kita pergi dengan kereta, dengan lafaz takbir, dengan anak-anak. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itu yang sepatutnya dipraktikkan. Macam tu juga hari raya haji. Dia ambil waktu tu salat. Sedangkan lafaz takbir ni perlu disebarkan. Kalau kita bagi laluan dan ruangan kepada agama Hindu, orang Hindu, orang India yang beragama Hindu, mereka menyambut perayaan Taipusam contoh, Taipusam. Sekali orang sama pula cakap agama lain kan. Tapi tak apa, yang ni bukan saya nak sentuh berkenaan dengan itu. Saya nak sentuh berkenaan dengan kita beri ruangan kepada mereka untuk mereka zahirkan agama mereka, untuk mereka tunjulkan syiar mereka, iaitu mereka bertakbir dah. Mereka apa? Berarak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain dengan lagu-lagu dan nyanyian mereka, suara mereka yang kuat, dengan tarian mereka. Kita membiarkan mereka menzahirkan syiar mereka. Jadi kita ni apa syiar yang kita zahirkan? Benda yang tak ada dalam sunnah kita pergi buat. Contoh perarakan Maulidur Rasul. Sepatutnya kita buat perarakan ni keluar solat raya ni. Itu sepatutnya keluar ramai-ramai, bertakbir ramai-ramai, riuhkan di jalanan. Yang tu tak ada. Yang saya cakap ni kita buat perbandingan. Satu ada dalam sunnah, satu tak ada dalam sunnah. Jadi yang ada dalam sunnah ni mengapa kita tak atur susunkan? Yang tak ada dalam sunnah ni kita manage dengan cara yang baik. Jadi ini satu masalah yang perlu diperbetulkan dan perlu diluruskan. Jadi tuan-tuan dan sekalian, Nabi keluar daripada rumah, hiasi para sahabat, bergema bandar Madinah itu dengan suara-suara lafaz takbir. Bukan saja di musalla, bahkan dalam perjalanan. Sebab itu pada hari tersebut diperintah semua orang agar keluar. Tak ada pengecualian yang akan kita sentuh sekali lagi insya-Allah. Kemudian begitu juga tentang lafaz takbir, kaedah dan caranya. Selain daripada tempatnya, tidak ada pengkhususan tempat untuk bertakbir, waktu tidak ada pengkhususan. Kemudian yang saya nak sentuh di sini berkaitan dengan cara dia. Kita bagi lead satu mikrofon dekat orang, dekat dia ada leader lah. Allahu akbar, Allahu akbar, habis kau ni baru disusuli dengan orang belakang. Sebenarnya takbir ni dia masing-masing menzahirkan. Dia takbir pun dia bagi ada suara takbir, masing-masing takbir. Dan kuatkan suara ketika mana bertakbir. Dan masing-masing menzahirkan dan menggambarkan kegembiraan. Kita biasalah dia jadi adat kita dia panggil bertakbir dalam bentuk berkumpulan secara jama'i. Sedangkan asalnya benda tu kalau kita rujuk dalam sunnah Rasul dan para sahabat, benda tu tak ada pun. Tapi dia dah jadi sebahagian sebati dengan adat dan pengamalan masyarakat kita. Namun kalau kita nak pecahkan tradisi ini, sudah semestinya perlu kepada penjelasan ilmiah, perlu kepada perbahasan agar orang faham. Kalau tidak dia akan jadi satu isu dan dia akan mulalah melabel antara satu dengan yang lain. Kita tak dapat selesaikan isu tersebut.
Tapi kalau kita bercakap secara ilmiahnya, boleh cek, boleh semak bagaimana praktik takbir Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat. Mereka semua masing-masing bertakbir. Setiap individu itu bertanggungjawab untuk bertakbir. Dia bukan dah jadi satu macam kita kata macam ni lah. Lah ni kalau macam kita imam baca Fatihah, imam sebut amin, kita pun sebut amin. Dia dah jadi macam satu rutin sehingga kan tak ada impact bila kita sebut amin tu. Sedangkan sebutan amin itu besar kalau tengok dalam hadis Nabi SAW, yakni diaminkan oleh para malaikat, yakni doa yang kita baca, surah yang kita baca, didoakan kebaikan untuk kita, tapi impact tu tak ada. Pasal apa? Dia dah jadi rutin. Jadi macam tu juga, macam bila kita katakan bertakbir ini Allahu Akbar, jadi Allahu Akbar lembek. Tapi kalau sendiri punya inisiatif Allahu Akbar, Allah dengan dia menghayati lafaz itu, tengok bebek Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allah walillahil hamd. Ialah kita pergi tambah sadaqa wa'adah, anjaza wa'adah, wa nasara amdah, wa zamal ahzab wahdah. Yang tu sebenarnya zikir lepas solat tu. Cuba cek balik hadis-hadis Nabi tentang zikir lepas solat. Itu zikir selepas solat yang sahih. Ini masalahnya. Yang sahih duk ada, kalau kita kata seketui duk ada, tapi tak ada orang nak buat. Yang tak tahu mai mana, yang tu ramai nak buat. Itu isu dia. Cek, semak secara ilmiah. Jangan terikat dengan mana-mana pendekatan saya ke, pendekatan siapa ke. Kita sendiri mengambil inisiatif. Semak perkataan fulan ini, perkataan ini ada asas ataupun tidak. Sebab ini adalah ibadat. Kita nak dikategorikan sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang tu berkenaan dengan takbir pagi raya. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya perkara yang kedua yang untuk kita lakukan pada hari raya adalah persiapan etika di pagi raya selain daripada bertakbir. Etika di pagi raya ni Nabi SAW laksanakan beberapa hal. Kalau kita ambil contoh baginda SAW, satu, setelah takbir tadi ni, satu, kemudian Nabi berhias umum, termasuk mandi, kemudian termasuk memakai pakaian yang terbaik, kemudian termasuk memakai wangi-wangian. Itu hias. Mandi ni tak perlu bimbang, tidak ada di sana satu nas khusus berkaitan dengan niat mandi pagi raya, niat mandi sunat raya. Kita just mandi seperti biasa, mandi seperti hari-hari kita duk mandi, kemudian membersihkan tubuh badan kita, dan kemudian kita dituntut memakai wangi-wangian. Ini seingat saya disabit dalam athar yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Ini praktik mereka. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mempraktikkan hal ini di pagi raya pakai. Jadi ini sunnah sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Begitu juga dalam hadis yang lain berkenaan dengan pakaian yang baru, pakaian yang terbaik. Dia ada dua isu di sini, Dia ada dua perkara. Pakaian yang terbaik dengan pakaian yang baru. Kalau kita tengok baginda sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik ni dia bergantung kepada kemampuan seseorang. Ada orang mampu, pakaian yang terbaik adalah pakaian baru, maka dia beli baru. Ada orang yang mampu, yang tak mampu, pakaian yang terbaik baginya adalah pakaian raya dia 2 tahun lepas. Jadi yang ini bergantung kepada kemampuan seseorang. Demikianlah fleksibelnya Islam. Dia tak menyusahkan hamba-hambanya, dia tak menyusahkan umatnya. Jadi setiap individu itu bergantung kepada kemampuan masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sedaya mampumu. Maka itu termasuk dalam kategori berhias di pagi raya. Pakaian yang terbaik bagi kita. Kemudian setelah itu dianjurkan makan terlebih dahulu sebelum keluar ke musalla. Makan ni tuan-tuan dan puan sekalian, ia beza dengan hari raya Aidil Adha. Raya Aidil Adha kita makan daripada haiwan sembelihan kita. Pagi tu kita tak makan lagi. Kita buat salat, lepas tu kita buat korban, kita makan daripada haiwan korban tersebut. Adapun raya puasa ni kita nak menzahirkan kegembiraan kita
nak menzahirkan bahawasanya hari raya adalah hari yang diharamkan berpuasa, nak menzahirkan bahawasanya telah tamat Ramadan al-Mubarak, maka dituntut sebelum kita keluar daripada rumah, jamahlah sesuatu kita makan. Okey, setelah makan apa semua, dituntut kita keluar. Bila kita keluar ni, keluar rumah ni, semua kena keluar. Tak kira lelaki ke, khususnya lelaki, kemudian wanita ke, kemudian kanak-kanak ke, hatta wanita yang datang wudu syar'i pun dituntut untuk keluar. Ini dalam hadis riwayat siapa? Terlupa hadis. Ummu Atiyah. Hadis Ummu Atiyah, nak tak silap. Boleh semak balik riwayat, saya terlupa riwayat siapa. Ya. Jadi hadis ini dia menceritakan bahawasanya umirna, kami diperintah. Dia cerita kami diperintah. Tapi oleh siapa? Diperintah oleh Nabi SAW. Ayyukharrijna, supaya kami keluarkan siapa? Al-awatiq wal-huyyid. Keluarkan semua, budak-budak ke, kanak-kanak ke, ataupun wanita remaja ke yang datang haid ke, keluar semua. Keluar pergi mana? Keluar pergi musalla, tempat lapang untuk melaksanakan salat. Apa tujuan kena keluar semua ni? Liyashhadnal khair wa da'watal muslimin, supaya mereka melihat kebaikan dan doa kaum muslimin. Tu tujuan dia. Maknanya semua kena keluar. Ini kita tak ada tinggal kat rumah tu, duduk kat rumah, duduk kira bancuh yang sirap tu dengan goreng mi goreng, kotiau yang tu lah tunggu di rumah. Tak. Bukan siapa dia? Ummu Atiyah, betul. Ummu Atiyah daripada Bukhari Muslim. Okey. Jadi kalau kita kembali pada realiti kita pada hari ini, kebanyakan daripada kita dia tak keluar. Perempuan dia tak keluar, dia duduk kat rumah. Dia tunggu. Dia bagi lelaki dia keluar. Ini satu tindakan yang sebenarnya tak menepati maqasid syar'iyah, tak menepati tujuan pensyariatan hari raya. Hari raya disyariatkan, salat raya disyariatkan, semua kena keluar. Dan disebut oleh Ummu Atiyah, bagi yang datang uzur syar'i, bagi yang datang haid, mereka tidak mendekati musalla yang di tempat untuk bersalat. Dia duduk tepi-tepi, tunggu. Tapi dia melihat kaum muslimin. Dia macam ni ya. Orang pada hari ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau buat majlis, kalau nak menampakkan kemeriahan, buat di tanah lapang ke buat dalam rumah? Tanah lapang. Itu adalah orang kata apa, itu perkara yang fitrah, perasaan manusia. Dia nampak ada kanopi, tanah lapang, yang tu dia kata, ada majlis orang besar ni. Tapi kalau dalam rumah dia tak melihat kemeriahan tersebut. Begitu juga yang nak ditampilkan, nak ditonjolkan oleh Islam, Nabi SAW, salat ini, perhimpunan ini dilaksanakan di tanah lapang. Ini isu yang seterusnya. Kita katakan perintah keluar semua, keluar pergi mana? Keluar pergi tanah lapang, bukan masjid. Tapi dalam realiti hari ini, orang kita disolat di masjid atas beberapa alasan. Saya bagi ya, satu alasan dia kata payah nanti hujan. Okey, satu. Kedua, masjid dah ada dah. Buat apa nak pergi duk cari tanah lapang lagi? Dan masjid tu elok-elok dah. Masjid pula besar pula tu. Kita nak cari tanah lapang lagi pasal apa? Okey. Kemudian yang ketiga, susah nanti. Nak urus jalan apa semua, sesak nanti payah. Tuan-tuan dan puan sekalian, okay, saya jawab satu persatu. Pertama, hujan. Okey, konsert you boleh cadang elok Kata kalau kerja konsert, buat konsert, dia ada plan A, plan B, plan C. Kalau jadi pindah ke sini, kalau jadi pindah ke sini. You boleh well manage. Nak buat perarakan, nak buat sambutan apa-apa hari. Kalau hujan kita buat macam ni, kita buat macam ni. Boleh. Sebab raya tak boleh. Ini syiar. Saya cakap tentang syiar. Sebab apa? Sebab Nabi walaupun ada di sana Masjidin Nabawi, ada Masjid Nabawi yang disebut kelebihannya, salatun fi masjid hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa Masjidil Haram. Salat di masjid aku lebih baik 1000 kali ganda daripada masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram. Walaupun ada kelebihan yang besar, tapi Nabi SAW tetap memilih salat di tanah lapang. Sebab tu kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ia bertujuan untuk menzahirkan kekuatan Islam, kemeriahan hari tersebut, agar dirasai oleh semua kaum muslimin. Dia satukan semua masjid dan tutup semua, buat di satu. Kalau kita cakap dalam konteks kita, jauhlah, takkan nak tutup masjid di belah-belah Kepung sana, nak suruh main solat di Puchong, kan?
Cari inilah. Maksudnya satu kawasan, satu bahagian ke satu cawangan ke satu mana. Tutup situ satu. Ada katakanlah satu dalam jarak 5 kilometer ada beberapa buah masjid. Ada 7 buah masjid contoh. Buat di satu tempat di tanah lapang ataupun buat di 2 tempat. Padang sekolah. Benda yang kita boleh buat, benda yang kita boleh fikirkan kaedah dan caranya. Planner ni banyak, dia boleh plannya. Dan saya kira benda tu boleh buat, cuma bergantung kepada kehendak dan kemahuan saja. Okay. Dan tidak ada alasan kata masjid dah ada elok dah apa semua ni. Tak ada alasan. Sebenarnya dia bukan berkaitan dengan masjid ada tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi masjid ada, tapi Nabi pilih di luar. Sebab nak menunjukkan syiar Sambutan Raya ni satu ibadat, kemudian nak menunjukkan kekuatan kaum muslimin, perpaduan kaum muslimin. Ini mesej-mesej yang nak disampaikan oleh Nabi SAW kepada kaum muslimin. Jadi tidak ada alasan. Jadi kalau siapa-siapa dengar dia balik kampung, dia ada solat di tanah lapang, pergi cari. Kita pergi cari, kita hidupkan, kita tunjuk contoh kepada orang. Ini masa saya jawab. Okey, last. Kemudian setelah daripada kita memilih tanah lapang, kemudian juga pada hari raya pagi raya tersebut kita dituntut solat raya yang saya kira kita dah belajar saban tahun, tiap-tiap tahun kita duk mengaji, duk sentuh tentang solat raya. Solat 2 rakaat, dimulai dengan rakaat yang pertama takbiratul ihram, kemudian susulannya 7 kali takbir. Rakaat yang kedua bangun selepas takbir al-intiqal, takbir perpindahan daripada sujud kepada rakaat yang kedua. Setelah itu datang 5 takbir. Yang mana di antara takbir tersebut ada yang kata baca subhanallah walhamdulillah akbar. Sebenarnya kalau dilihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dinukilkan apa jua bacaan. Hanya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan di sana cuma ada kekhilafan di antara pandangan sahabat Nabi Ibnu Umar dan juga riwayat-riwayat umum yang lain berkenaan dengan mengangkat tangan. Sama ada bila kita melafaz takbir itu adakah perlu untuk kita mengangkat tangan ataupun tidak perlu, hanya dengan lafaz semata-mata. Ini khilaf. Ini terbuka. Kalau kita tengok ulama kontemporari macam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dia lebih cenderung kepada pendapat yang tidak mengangkat tangan, kecuali takbiratul ihram dengan takbir perpindahan. Yang tu angkat tangan. Yang lain-lain semua Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu ya. Sampai 7 kali atau 6 kali. Kalau ikut pandangan macam Syekh bin Uthaymin rahimahullah, dia lebih kepada mengangkat tangan. Sebab tidak ada bagi pendapat tidak ada lafaz takbir, melainkan ada susulannya mengangkat kedua belah tangan. Jadi ini khilaf, saya kira bukan hal yang perlu diperdebatkan sehingga wujud di sana pembid'ahan dan sebagainya. Saya bagi pandangan saya isu ini isu khilaf yang kita saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kemudian selepas selesai takbir, selepas selesai salat, susulannya adalah dengan kita memberikan nasihat, ataupun dalam bahasa kita panggil khutbah. Khutbah ini bukan seperti khutbah Jumaat. Khutbah ini sebenarnya dia adalah nasihat saja. Nah, Nabi SAW berdasarkan hadis yang saya, Nabi khutbah sekali, khutbah aja, satu je. Dan tidak perlu ada pengawalan ataupun pengakhiran dengan lafaz-lafaz takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lillaham, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak perlu ada pun tak apa. Memadai dengan innalhamdulillah. Kemudian terus menasihati kaum muslimin tentang hari kebesaran Islam, tentang realiti yang berlaku pada hari ini, tentang pentingnya kaum muslimin kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nasihat yang Nabi bagi. Dan Nabi bagi 2 kali bukan kerana 2 kali khutbah, tak. Nabi bagi pada kaum lelaki, lepas tu Nabi pergi belakang, Nabi cakap pula dengan kaum ibu, kaum wanita. Sebab pada ketika tu ialah dari sudut suara ramai kaum muslimin main ni, nak dengar jarak yang jauh pun payah. Jadi Nabi bagi kat orang lelaki dulu, lepas tu Nabi pergi ke belakang, bagi pula kepada kaum ibu dan kaum wanita. Dan selepas itu majlis bersurai. Dia tak ada ma'azah batin dah. Kita ni masalahnya kita dah jadi satu macam adat. Bergaduh-bergaduh tunggu raya, kita ma'azah batin sana. Mohon maaf ni sebenarnya bila buat salah la yahillu limri'im muslim an yahjura akhah fawqa 3 layalin yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi setiap individu itu memulau saudaranya lebih daripada 3 hari. Mereka bertemu tetapi seorang beralih sebelah sini, Yang terbaik antara kedua mereka adalah yang memulakan ungkapan salam.
yakni menyelesaikan permasalahan. Dia bukan nak kena tunggu raya baru nak mula, raya baru nak start, nak maaf zahir batin, tak. Dia perlu buat salah, minta maaf. Tak kira bila-bila masa. Itu tuntutan sebenarnya. Bukan dikhususkan. Dan sebenarnya hari raya tu ia hanyalah adat kebiasaan masyarakat kita dan bukan merupakan syariat. Demikianlah sedikit sebanyak adab-adab, etika, akhlak Nabi SAW di hari raya Aidil Fitri. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat. Dan saya buka kepada sesi soal jawab. Wallahu a'lam. Ya. Selamat tu. Yang ni tanya macam. Saya nak tanya sikit. Kebanyakan masyarakat, terutamanya kaum muslimat ni, dia menganggap hukum solat Aidil Fitri ni satu benda yang kecil. Apa sebenarnya hukum solat Aidil Fitri di sana orang lebih tepat? Okey, bismillah. Tadi saya dah sebut dah tadi. Apa ni tentang hukum salat hari raya Aidil Fitri ni, tuan-tuan dan puan sekalian, ialah kita mendengar pendapat ahli ilmu, ia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dituntut. Itu pendapat jumhur, majoriti para ahli ilmu. Namun pada masa yang sama kita juga mendengar pendapat bahawasanya ia merupakan satu kewajipan bagi orang yang mampu, disebabkan perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha tadi, disebut umirna, kami diperintah. Asal dalam perintah ini, kalau kita tengok dalam kaedah usulul fiqh, asal daripada perkataan al-amru yufidu al-wujub. Arahan perintah itu dia memberikan faedah kepada kita, kefahaman kepada kita bahawasanya arahan itu adalah satu kewajipan, melainkan ada nas dan dalil yang menggambarkan ia bukan satu perintah yang bersifat wajib. Contoh, Nabi kata, kamu tak apalah kalau kamu tak mai pun. Tak apalah kalau kamu tak ni pun. Ni saya cakap tentang salat lah, bukan khutbah. Khutbah lain. Khutbah Nabi bagi pilihan dekat sahabat Nabi. Tapi sahabat Nabi tidak akan meninggalkan majlis Nabi SAW. Dia tunggu majlis Nabi sampai ke habis. Khutbah Nabi bagi pilihan. Tapi salat, tidak ada di sana nas-nas yang saya kira jelas. Yang menetapkan bahawasanya, yang menyatakan bahawasanya ianya satu pilihan, ianya satu sunnah muakkadah saja. Okey. Tapi tak apa, saya nak kata kalau kita nak pegang dengan pendapat jumhur majoriti ulama yang berpendapat sunnah muakkadah, satu sunat yang dituntut. Kalau nama kata satu sunat yang dituntut, mengapa kita tak buat? Ini masalah mentaliti kita, cara kita berfikir salah. Bila kata benda tu sunat muakkad, tak apa, tinggal. Tapi bila kita makruh, tak apa, boleh buat. So ini satu kesalahan yang besar. Bila kata sunat, tak apa, boleh tinggal. Bila kata makruh, tak apa, boleh buat. Jadi ini cara berfikir yang salah. Sepatutnya sunat yang dituntut pula tu muakkadah, sangat-sangat dituntut, kita perlu kejar dan perlu berusaha untuk mendapatkannya. Sedangkan kalau sekiranya benda tu makruh, kita perlu berusaha untuk tinggalkannya. Jadi ini apabila kita menerima didikan yang terlalu awal dalam membezakan antara yang mana amalan sunat, yang mana amalan wajib. Contoh, kita ajak anak-anak, tak apa, kumat mulut, basuh hidung ni sunat ya. Ambil wuduk. Kumat mulut, masukkan dalam hidung ni sunat ya, dia tak wajib, tak apa, basuh muka terus, tak apa. Kita didik dia daripada kecil, kita dah tanam dia mental, kita mengajar. Maksud ajaran kita tu, tinggalkan amalan tu tak apa. Ni salah. Sepatutnya kita ajak anak-anak kita, ni sunat ni, kena buat ni Nabi buat ni. Kita kena ikat dia dengan Nabi. Bila dia besar nanti, bila dia masuk sekolah, bila dia masuk universiti, dia sendiri akan kembangkan ilmu dia melalui pengajian dia. Pengajian dia akan memberikan pendidikan, pelajaran kepada dia. Di sini kita ada beberapa pendapat, kita ada ulama, kita ada pak mazhab yang muktabar, di sini ada pendapat, ada pandangan, baru dia kembangkan ilmu dia. Tapi kalau daripada kecil kita ajak dia menjauhi sunnah, meninggalkan sunnah, kita isap rokok, itu anak bagi tahu anak, tak apa, isap rokok ni makruh je, itu kita buat. Jadi sepatutnya makruh yang perlu difahami, dibenci, ditinggalkan, dibuang amalan ni. Tapi dia telah dia reverse psikologi yang saya kira menyelisihi prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah.
Jadi begitu juga solat raya ni, saya kira satu tuntutan yang mana perlu bagi setiap kaum muslimin, individu lelaki ataupun wanita, ataupun yang datang uzur syar'i pun tetap perlu keluar ke sana. Walaupun saya mungkin cenderung lebih kepada pendapat wajib salat, namun bagi yang nak berpendapat dengan sunnah muakkadah, satu sunnah yang sangat-sangat dituntut, saya kira perlu juga berusaha sedaya mampu untuk melaksanakan salat ini, kerana berasaskan hadis-hadis Nabi SAW, baginda tak pernah tinggal melainkan apabila berlaku pertembungan antara salat Jumaat dengan salat hari raya. Yang tu di sana ada riwayat perbincangan yang panjang di kalangan ahli ilmu tentang tak perlu dah salat, sama ada salat raya, siapa salat raya tak perlu salat Jumaat, dan perbincangan yang sebagainya lah. Wallahu a'lam. Ya. Kalau macam belah Pantai Timur kan, Ya. masjidnya ke masjid Nakara dia yang dekat surau, tempat perempuan tu limited. Okey. Sebab banyak jemaah lelaki, jadi kita boleh sembahyang sendiri ke? Kalau dia ada baby ke? Solat raya, Masjid ke jemaah? solat raya ni sebenarnya dia solat secara berjamaah. Solat sendiri saya tak pasti ya. Kalau di sana ada nas-nas, kalau tak silap saya ada diriwayatkan dalam di Bukhari, ya kan? Kalau terlambat, yang Imam Bukhari riwayat secara muallaq. Nak cek, saya cek balik nanti insya-Allah. Dr. Fadlan boleh bagi penjelasan nanti. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari bahawasanya kalau siapa yang terlambat, yang terlewat, dia boleh tunaikan secara bersendirian. Maksudnya kita boleh ambil di sini penjelasannya, kita boleh ambil di sini sebab punca kepada perlaksanaan secara bersendirian tu dia ada bersebab. Dia bukan kata kita sengaja untuk meninggalkan. Mana kalau terlambat itu adalah punca sebab, maka penghalang kepada melaksanakan solat secara berjamaah, maka dalam isu-isu yang lain seperti tak cukup tempat nak solat, kemudian tak muat surau, tak disediakan tempat solat untuk wanita, maka ia mungkin boleh dijadikan sebagai satu alasan untuk kita laksanakan secara bersendirian. Namun saya minta supaya kita lebih berusaha untuk menunaikan ianya secara berjamaah, sebab itu adalah asal kepada hukum. Jangan kita mengambil pendekatan, kita tak pergi cek pun, tak pergi semak pun, dah kata boleh buat lagu tu, kita solat buang kat rumah tak siap. Kita perlu berusaha untuk menghadiri. Bila kita telah berusaha, maka kita tak mampu nak tunaikan, baru kita pergi kepada hukum yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Yang tu cemerlang. Tuan-tuan dan puan sekalian, berkenaan dengan adab menziarahi kubur, menziarahi kubur ni pagi raya, dia adalah adat. Bahkan kalau kita tengok hari ni di Singapura, lebih serius lagi. Dan saya bimbang ia berlaku dalam negara kita, bimbang lah. Saya difahamkan berlaku di beberapa buah negeri, di beberapa tempat yang terpencil. Tapi di sebelah Singapura, kubur tu macam tempat makan kuih semua, bawa kuih raya semua duduk di situ ramai-ramai. Dia ada tempat duduk dia. Ini tak betul, ini salah. Mengapa kita khususkan hari ziarah kubur tu pada pagi raya? Mengapa? Persoalannya mengapa? Bukan haram ziarah kubur, tak. Ziarah kubur satu tuntutan, satu sunnah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang hampa ziarah kubur, sekarang ni ziarahlah. Kerana menziarahi kubur itu mendekatkan kamu, mengingatkan kamu tentang hari akhirat. So Nabi SAW ziarah kubur, tak ada masalah nak ziarah. Persoalannya bukan isu ziarah, persoalannya adalah mengapa dikhususkan pagi raya. Dia berkata, tak ada masa, kami tak ada masa-masa ni je ada. Takkan tak boleh cuti-cuti lain tak balik. Mengapa tak main awal hari raya, kita tak awal sehari, awal 2 hari sebelum kita? Mengapa kita letakkan pagi raya? Jadi bila pergi pagi raya tu adab-adab menziarahi kubur, contoh seperti buang kasut ataupun buang selipar untuk kita masuk dalam kawasan perkuburan. Tak dapat kita praktikkan. Pasal apa? Pasal pakai baju baru, pasal pakai kasut baru. So nak masuk pun Allah punyalah, jaga kain apa semua ni nak ni. Jadi dia tak ada feel ziarah kubur tu. Dia duk fikir, dia bukan fikir akhirat tu, dia duk fikir baju dia takut kena kotor. Jadi isu dia, pasal apa kita tak pilih hari dia? Mengapa? Dia dah jadi satu kebiasaan adat. Berani salah, tak betul. Bahkan yang membimbangkan,
penganjuran kepada program seperti itu. Apa yang menganjurkan? Contoh, kubur tu dihias dengan elok, dibuat pumpkin, diletak yang tu, diletak tempat-tempat duduk, ada macam kemah semua. Buat macam dipanggil tu, macam kat rumah macam tu apa? Macam gazebo. Ada macam gazebo lagi. Macam ada hiasan macam yang terjun pula masuk, selamat datang ke tanah perkuburan sekian. Jadi ni tak kena. Kita yang gambarkan kubur kita macam tu. Kemudian kita pokok-pokok. Cuba tengok pokok-pokok di kubur kita. Dia mesti ada beberapa jenis pokok sahaja. Dia pokok pudin. Kemudian ada pokok daun puding. Pokok apa lagi? Pokok cempaka, bunga cempaka. Pokok dia tak ada. Dia ada pokok-pokok ni je. Dan bau-bau dia pun sama aja kubur. Macam urus jenazah, dia wangian dia pun sama aja. Dia bunga melok campur bunga-bunga apa tertentu. Bunga kantan. Kantan buat laksa. Dia ada bunga-bunga kan. Bunga melok dia campur semua ramuan tu. Kalau maknanya kalau kita pergi jenazah ni, dia bau dia sama aja. Sebenarnya dia bukan sampai ke tahap tu. Memang ada contoh kapok barui, daun bidara, okeylah. Yang lain tu kita nak buat minyak wangi, apa? Bubuh lah. Armani ke ada tering-tering bubuh. Minyak wangi nak buat minyak atar ke, minyak polo ke, bubuh biar. Kamu nak bagi tak ada wangian sangat. Contohlah saya bagi. Jadi kita yang bentuk pemikiran masyarakat. Sebab tu kubur ni dia tak elok sebenarnya. Kita nak hias. Kubur ni biar bersih, bukan hias. Bagi bersihkan tanah perkuburan. Sebab tu sebab kita tak mau terikat dengan persekitaran yang memberikan kesan kepada emosi kita. Jangan. Kita nak akidah kita tu. Sebab kalau masuk Baqi', perkuburan Baqi', persekitaran tak bagi kesan apa maknanya. Yang beri kesan kepada kita adalah kita tahu ni sahabat Nabi dalam kubur ni. Satu. Kemudian kita sedang menziarahi kubur. Kesan tu kita mai cari hasil akidah dan kepercayaan. Kita tak mau persekitaran tu membantu kita, tak mau. Sebab tu kubur kita beza dengan nirvana. Nirvana ni kubur Kristian. Dia pun nak buat persekitaran, buat bagi taman cantik, padang rumput cantik, boleh menggah kata tu. Cantik apa semua. Tak, itu bukan sistem kubur kita. Islam kubur tempat untuk disemadi jasad kaum muslimin, yang mana kalau dilihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di zaman Nabi SAW, bagaimana Nabi menjelaskan, Nabi perintah Ali bin Abi Talib supaya runtuhkan binaan-binaan atas kubur. Ali pula perintah Abul Hayyaj Al-Asadi. Di zaman dia kata, dulu Nabi perintah aku, lah ni aku suruh hang pula pergi runtuhkan semua binaan. Bukan bongkar kubur, tak. Binaan atas kubur yang tak diperlukan. Kalau kata perlu untuk nak sekat, agar tanah tu tak jatuh, yang tu tak apa. Tapi kalau sampai duk lawan marmar siapa tu? Uish, kawan tu marmar cantik. Ni nama emas ni. Jadi dia lawan marmar, dia lawan batu nisan. Hak siapa cantik. Orang tengok hang tak ada ni. Hang Fatihah saja tengok aku si ada Yasin gitu ni. Jadi dia lawan aku tu lama-lama benda ni jadi lagi makin parah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Makin parah. Jadi kita jangan buka ruangan dan laluan. Sebab tu saya kata ni penganjuran kepada perkara-perkara ni. Al-Imam Asy-Syaukani sebut cantik. Kalau boleh nanti Dr. Fadlan ke siapa-siapa ustaz di sini baca kitab tu, risalah yang Al-Imam Asy-Syaukani tulis, Tahrim Syarh As-Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur. Satu risalah surat yang Al-Imam Asy-Syaukani tulis kepada seorang ulama di Yaman. Dia ulama Yaman juga. Dia tulis kepada ulama sini, dia junior. Dia tulis kepada ulama sini tentang bahayanya fatwa ulama sini ni tentang keharusan membina binaan dan menghiasi kubur. Dia bawa sejarah, dicerita macam mana dulu berlaku penyembahan berhala. Sejarah penyembahan berhala ni sebenarnya bermula dari zaman Nabi Nuh AS. Kaum dia yang ada 5 orang lelaki yang terkenal, Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'uq, Nasra, yang Allah sebut dalam Quran. 5 orang ni, yang mana orang yang baik, yang salih di kalangan mereka, bila mereka mati, pengikut-pengikut mereka rindu. Bila rindu, dia berkata, kita buatlah patung mengingati, bukan sembah, ingat saja. Bila tengok Tok Guru, tenang hati. Tujuan dia nak mewujudkan suasana persekitaran. Dengan dia mengharapkan persekitaran yang boleh membantu, memperkuatkan amal ibadat dia. Sebenarnya benda ni salah. Kesan dia apa? Ni ulama tafsir baca, tafsir Tabari ataupun tafsir Qurtubi ataupun Ibnu Katsir pun ada menjelaskan kesan dia. Beberapa generasi selepas daripada itu datang, ini patung apa ni? Syaitan merasuki mereka pada ketika itu dengan berkata, sesungguhnya inilah yang bagi rezeki hujan pada nenek moyang kita dulu. Kita kena sembah ni. Maka mulalah sejarah penyembahan berhala yang pertama.
Macam tu juga kubur. Kita buat macam ni orang main, ish aku berasa lain lah kubur ni. Dia aku berasa ni, dia persekitaran. Jangan. Sebab tu orang takut ziarah kubur malam. Kita membentuk persekitaran yang negatif. Sedangkan Nabi, antara sunnah Nabi ziarah kubur waktu malam. Betul tak? Siapa pergi ziarah kubur waktu malam? Sagilah dia. Nak pergi mana ni? Pergi cari minyak daru. Hak tu lah kita. Jadi ini kita punya mentaliti kita, yang bercanggah dengan kefahaman Islam yang sebenar. Jadi sunnah ziarah kubur ni bila-bila masa. Bukan kata kita larang orang ziarah kubur waktu pagi raya. Kita tak larang. Tapi mengkhususkan perkara tersebut di pagi raya sehingga jadi satu adat, bahkan dikaitkan dengan ibadat dan sebagainya. Itu perkara yang bercanggah. Adapun ziarah kubur satu sunnah, bila-bila masa kita boleh pergi. Kembali balik kepada adab dalam menziarahi kubur. Wallahu a'lam. Jadi saya kira tuan-tuan dan puan sekalian, cukup dulu setakat itu perkongsian ilmu kita pada pagi ini berkaitan beberapa perkara adab, etika, akhlak hari raya dan beberapa persoalan.